semua ahli kumpulan yang bermain alat gamelan itu ataupun susuk tubuh yang bermain alat gamelan ini dan juga penari sedang tengok ke arah lubang tingkap yang Cikgu Izri tengah tengok. Dia pandang balik ke cermin, alangkah terkejutnya dia ternampak ada satu susuk tubuh wanita berbaju putih, rambutnya panjang sampai ke lantai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku nak ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, akan ada beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada aku dan pada aku menarik untuk kita dengarkan. Di mana kisah seram kita yang pertama ini melibatkan sebuah alat muzik tradisional iaitu gamelan. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kisah seram kita yang pertama ni berlakunya kepada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Izri. Di mana Izri ni, dia ni adalah salah seorang guru ataupun warden asrama di sebuah sekolah yang terletak di negeri Perak. Yang mana di sekolah ini sering berlaku insiden-insiden yang kita gelar sebagai histeria. Ada pelajar perempuan yang pernah kena, pelajar lelaki pernah kena, guru perempuan pun pernah kena. Disebabkan kawasan sekolah ini dekat dengan kawasan kebun tau. Dia bukan hutan, dia kebun-kebun orang. Tapi ada satu tapak dekat dengan kawasan kebun ni, dia sentiasa bersih tau. Bersih macam ada orang jaga. Tuan kebun ni pun cerita sendirilah dekat cikgu-cikgu dan juga security guard. Yang mana dekat kawasan tapak ni, walaupun tidak dijaga, rumputnya sentiasa pendek dan juga bersih daripada daun-daun. Seperti ada orang yang menjaga. That's why lah dia orang percaya tapak ini adalah mungkinlah laluan bunian ataupun perkampungan bunian ada dekat situ. Yang mana orang kampung, cikgu-cikgu mungkin tak pernah lah, tapi security guard yang bekerja di sekolah ni pernah ternampak tau. Waktu dia orang meronda dalam pukul 3 macam tu, ternampak dekat kawasan tapak ni macam ada sekumpulan lelaki berpakaian baju macam jubah dan juga berserban. Yang mana perempuan pula berpakaian serba putih dan juga bertudung. Berada di kawasan tapak itu. Kalau kita fikir secara logik lah, mana mungkinlah ada orang berkumpul dekat kawasan tapak tu pada waktu malam. Betul, pukul 3 pagi pula tu, waktu orang tidur. Ini diceritakan oleh guard lah yang berada di sekolah tu. Tapi bukan kisah inilah yang Cikgu Izri ni nak cerita pada kita. Kisah yang berlaku pada dia ni berlakunya pada satu malam. Yang mana hari tu hari Khamis tau. Keesokan harinya adalah hari terakhir sekolah, iaitu hari Jumaat. Sebab hari Sabtu, Ahad kan cuti. So hari Jumaat ni pula akan ada satu majlis tau, untuk menyambut Hari Guru yang dilakukan ataupun berlakunya di sebuah dewan. Dewan sekolah, dewan tertutup macam dewan badminton tu kan. Jadi pada malam itu ada sekumpulan pelajar lelaki dan juga perempuan yang melakukan, orang kata macam raptai tau, ataupun latihan dengan bermain alat-alat muzik gamelan.
Dan juga nanti ada tarian dan sebagainya lah. Tujuannya untuk persembahan pada hari Jumaat tu. Jadi jam waktu tu dalam pukul 8 macam tu. Awal lah Cikgu Izri ni dia keluar daripada rumah dia tu, rumah quarters dia ni. Dia pun ronda dekat kawasan asrama ni. Sebab rumah dia ni dekat dalam kawasan asrama. Jadi dia pun keluar, dia ronda dekat dalam asrama ni bertujuan untuk tengok lah mana-mana pelajar yang tak turun prep. Prep ni istilah kita panggil belajar malam lah. Belajar-belajar akan turun dekat bilik belajar kan. So dia pun ronda dekat dalam kawasan asrama ni, tengok ada tak pelajar yang tak turun. Tak ada. And then dia tergerak hati lah untuk pergi ke arah dewan. Sebab dia nak tengok tahu latihan yang pelajar-pelajar ni buat. So bila dia pergi, dia cakap memang ramailah macam pelajar perempuan. Adalah sekumpulan dalam 7 ke 8 orang pelajar perempuan yang sedang menari. Pakai baju biasa je, bukanlah baju tarian untuk esok tu. Tak, baju sukan, swas, macam track kan, kasut. Ada orang berlatih. Lepas tu ada pula macam kumpulan untuk bermain alat muzik apa semua kan. Alat muzik gamelan, korang bayangkan ada macam contohlah macam gong kan, macam saron, macam gambang. Aku pun tak pastilah betul ke tak aku sebut ni, sebab aku pun baru baca tadi kan daripada email je. So ada alat muzik aku tak ingat lah. Bila Cikgu Izri ni tengok kan, dia kata okey lah, ini untuk esok. So dia pun jumpa dengan salah seorang pelajar yang boleh kita gelar dia sebagai leader lah dalam kumpulan ni, kumpulan latihan ni. Yang mana dia cakap, saya faham, okey, persembahan ni akan dilakukan pada esok hari, hari Jumaat. Dan malam ini adalah malam terakhir untuk korang berlatih. Tapi saya mohonlah, saya minta kalau boleh jangan berlatih sampai terlalu malam lah. Walaupun dalam kawasan sekolah, tak manis lah kan. Lepas tu sekolah ni pula macam aku cakap tadi, ada banyak tau berlaku histeria apa semua. So kalau berlaku benda-benda macam tu tengah-tengah malam, susah lah nak handle kan. So pelajar ni pula dia kata okey lah, dia faham. Dia pun takkan buat sampai lewat malam pun. Sebab gamelan ni bukan alat muzik yang macam gitar kita boleh main waktu malam sampai lewat malam. Tak boleh. Gamelan ni dia ialah lama punya kan. Ada yang daripada dulu-dulu ni. Jadi kita pun tak tahu ada isi ke apa ke. Jadi murid ni kata okey lah, paling lewat pukul 10. Dia akan habiskan latihan ni dalam pukul 9.30 macam tu. So okey lah, tak apa. Cikgu Izrin pun baliklah semula ke rumah dia. Jam waktu tu baru pukul 8 lebih lah. Macam aku cakap tadi kan, pukul 8 je tu dia pun balik ke rumah dia dalam pukul 8 lebih. Dia pun ambil makanan, dia makan. Sambil tu dia menonton TV lah. Jadi movie tu habis dalam pukul 10 lebih macam tu tau, dekat pukul 11. Cikgu Izri ni dia pergi ke bahagian dapur untuk cuci pinggan dengan cawan yang dia guna. Tengah dia cuci-cuci pinggan ni, dia terdengar ada lagi muzik gamelan ni, yang mana seperti ada orang lagi yang bermain dalam dewan. Dia pun tengoklah melalui tingkap dia. Sebab singki dia ni kan biasa depan kita adalah tingkap. Dia pun tengok tingkap ni menghala ke dewan tau. Dia tengok dewan ni gelap, tapi alat muzik tu masih lagi bermain. So dia kata, pelajar ni takkan tutup lampu lepas tu dia berlatih dalam gelap. Macam mustahil. Tapi nak tak nak, Cikgu Izri ni kena pergi tengok lah. So Cikgu Izri ni keluar daripada rumah dia. Dia berjalan menuju ke arah dewan ni. Semakin dekat ke arah dewan ni, semakin kuat ataupun semakin jelas bunyi muzik gamelan ni. Yang mana bila dia sampai je dekat kawasan dewan ni, dia cubalah buka pintu sebab pintu dah tertutup tau. Jadi bila dia nak buka pintu, pintu ni berkunci. Kunci ni biasanya guard yang kunci. Bila dah kosong, guard lah yang akan kunci kan. Tapi dia kata, kalau guard dah kunci, takkan ada orang lagi kat dalam. Dia pun, mata dia, entah macam mana mata dia ternampak tau. Dekat satu kawasan tingkap ni, ada sekat tingkap dekat dewan ni, tingkap nako, jenis sekeping-sekeping tu. Ada sekeping kaca yang dah sopak tau, macam dah pecah sikit dekat bahagian bucu tu. Jadi adalah lubang kan, macam kita boleh tengok. Kalau daripada lubang dekat pintu ni jenis kunci yang dia tak ada lubang lah nak tengok. So dia pun pergi ke arah tingkap ni. Dia pun intai dekat lubang kaca yang aku cakap dah tersopak sikit tu. Tengah dia tengok, alangkah terkejutnya Cikgu Izri ni bila dia nampak ada sekumpulan lelaki yang bermain alat gamelan ni, dengan ada sekumpulan macam perempuan yang sedang menari. Gayanya sama semua yang menari ni, macam seolah-olah macam profesional lah. Tahu tak? And then baju diorang pula
baju yang orang kata dulu punya, zaman lama punya, yang mana penari ni ada satu macam kain tau, daripada baju lepas tu ke tangan dia, and then sedang menari. Lepas tu yang main alat muzik gamelan ni pun mukanya sama je. Sama maksudnya ekspresi tau, tak ada macam sengih, tak ada. Semua macam serius je main. Korang bayangkan, Cikgu Izri ni dia tengok, dalam masa dia tengah terkejut ni, dia tak tahu kenapa, dia rasa macam dia terbuai dengan muzik yang dimainkan. Sampailah dia ditegur oleh seorang pelajar tau, daripada arah belakang, yang menyatakan, Cikgu tengok apa? Dia cakap macam tu. Bila Cikgu Izri ni dengar ada suara daripada belakang, dia pandang lah. Rupanya ada beberapa orang pelajar lelaki daripada asrama mungkin turun ke arah dewan tau, pergi. Lepas tu Cikgu Izri ni macam terkejut, sebab dia kenal salah seorang daripada pelajar lelaki ni yang bermain gamelan tadi waktu latihan. So dia cakap, lah pelajar kat sini, so dekat dalam tadi siapa kan? And then pelajar yang bermain alat gamelan ni ditanya tau, siapa main cikgu kat dalam? Dia cakap macam tu. Tapi muzik tu dah berhenti tau. Masa budak-budak ni tegur tadi, muzik tu berhenti. And then mungkinlah pelajar-pelajar ni pun dengar lah alat muzik gamelan ni dimainkan. Jadi Cikgu Izri pelik, lah siapa yang main? Dia pun tengok balik. Terkejutnya Cikgu Izri ni, berderau darah dia cakap, bila dia nampak semua ahli kumpulan yang bermain alat gamelan itu, ataupun susuk tubuh yang bermain alat gamelan ini, dan juga penari sedang tengok ke arah lubang tingkap yang Cikgu Izri tengah tengok. Korang bayangkan perasaan cikgu tu waktu tu. Dia tengok balik, semua tengah tengok dia, seolah-olah macam apa yang ada di dalam tu tahu yang Cikgu Izri ni sedang memerhatikan ataupun sedang tengok diorang melalui lubang tu. Wish. Yang mana selepas daripada tu, Cikgu Izri ni ke belakang tau, ke belakang sampaikan dia jatuh terduduk. Murid-murid ni angkat dia lah, macam, Cikgu kenapa cikgu? Dan ada salah seorang pelajar yang pergi tengok ke arah tingkap yang tempat lubang Cikgu Izri tengok ni tadi. Dia tengok, lepas tu dia pergi ke arah cikgu kan. Dia pun bawa, dia papah Cikgu Izri ni pergi ke arah rumah lah, rumah warden ni tadi. Lepas tu dia orang ambil air apa semua, Cikgu minum cikgu apa semua. Cikgu ni minum. Cikgu ni dalam keadaan yang dia cakap, dia macam shock tau, macam terlalu terkejut. Jantung dia laju tentu, sebab darah dia berderau. Waktu tu dia tengok kat lubang tu yang semua tengok dia. Start daripada tu dia kata dia macam shock gila, sampai ke dia tak mampu nak bercakap apa-apa. Ini bila dia tanya salah seorang pelajar yang tengok dekat dalam dewan ni, pelajar ni bagi tahu yang tak ada orang dalam tu. Maknanya Cikgu Izri saja yang nampak. Dan keesokan harinya datanglah ataupun adalah hari majlis yang aku cakap tadi, untuk menyambut Hari Guru kan. So dia pun adalah persembahan apa semua. Cikgu Izri ni tak turun sebab dia dekat rumah lah, dia MC waktu tu sebab dia demam panas. Yang mana waktu tengah majlis ni sedang berjalan, ada pelajar yang terkena histeria. Korang bayangkan, tengah sedap ada muzik-muzik kan, lepas tu ada cikgu berucap apa semua, tiba-tiba ada pelajar histeria. Terdengar macam ada suara jeritan apa semua. And then bila Cikgu Izri ni tak tahulah sebab dia ada dekat rumah, bila dia tanya cikgu-cikgu yang berada di dewan selepas daripada hari kejadian ni, yang mana cikgu ni cakap pelajar perempuan ni, dia datang dia pergi ke arah belakang stage tau. Belakang stage ni ada macam, orang kata macam tandas-tandas tau. Tandas kalau macam orang nak bersiap ke apa, dia kan ada satu ruangan. Yang mana ruangan ni ada seorang pelajar ni, dia menari, dia yang buat persembahan pada hari tu. Jadi kawan-kawan dia ni dah keluar untuk beratur lah, untuk beratur dekat belakang stage ni. Dan murid perempuan ni tengah siap-siap apa semua, tengah betulkan baju. Tiba-tiba dia ternampak waktu dia nak pergi ke arah barisan,
belakang barisan sekali yang perempuan ni, maknanya barisan penari perempuan ni, belakang sekali ada seorang lagi penari perempuan yang dia tak kenal. Dia tak kenal siapa. Pelajar ni lah. Pelajar ni tak kenal siapa orang yang berada di belakang sekali, yang membuatkan dia menjerit histeria sebab susuk tubuh ni tinggi. Tinggi yang orang kata bukan tinggi-tinggi pelajar ni lah, mungkin tinggi lebih daripada tu. And then dengan berpakaian yang macam itu, mata sedang tengok ke arah pelajar ni. That's why kenapa pelajar ni tiba-tiba menjerit. Dan dia kata dia ingat sampai situ je. Lepas tu dia sedar-sedar dia ada dekat bilik guru lah. Dah dipulihkan apa semua. So itulah dua kejadian yang mana berlakunya kepada Cikgu Izri ni pada waktu tu. Dan Cikgu Izri ni juga, dia cakap dia ada ternampak tau satu wajah perempuan yang menari dekat dalam dewan waktu gelap tu kan. Dan wajah tu sering terbayang walaupun dia berada di luar sekolah. Di mana pada waktu tu dia ni balik ke kampung tau. Di mana dia tidur dekat kampung lah. Bila balik kampung apa semua kan ramai, hari cuti ke apa, ramai adik-beradik yang balik kan. Waktu dia tengah tidur ni, sebelah dia adalah adik-adik dia lah, yang mana adik-adik perempuan yang dah kahwin, dia orang tidur dalam bilik. Jadi Cikgu Izri ni tidur dekat luar lah. Ada juga adik-adik perempuan dia yang yang belum kahwin tidur kat luar kan. Korang bayangkan Cikgu Izri tengah tidur ni kan, dia tidur mengiring. Dia cakap dia buka mata, dia ternampak ada salah seorang muka adik dia ni yang sama dengan muka penari tu sedang tengok dia. Adik dia sedang duduk tengok ke arah dia yang sedang baring waktu tu. And then bila dia tersedar tu kan, dia macam terkejut tau. Terkejut, dia tengok ke arah adik dia tu lagi sekali. Adik dia tu sedang duduk, tapi pandang ke arah dia bukanlah muka penari tu, muka adik dia lah. And then adik dia pula tanya, "Bang, kenapa bang?" Cakap, "Abang nampak apa?" And then Cikgu Izri cakap, "Tak ada apalah. Tak ada apa-apa kan." Sebab dia tak naklah adik dia takut. Bayangkan, wajah itu sering terbayang-bayang. Ada juga datang dalam mimpi Cikgu Izri ni. Kisah ni agak panjang lah. Aku minta maaf lah. Aku tak boleh nak cut, nak buang ke apa, tak boleh. Sebab pada aku kisah ni skop dia besar tau. Dan selepas daripada kejadian histeria dan juga Cikgu Izri kena ni, tak ada lagi dah macam persembahan ke ataupun alat muzik gamelan ni dimainkan di sekolah tu. Tak kira kat dewan ke, dekat sekolah ke, tak ada. Memang takkan ada. Sebab yelah, gangguan-gangguan macam ini. Lepas tu kawasan tu juga, tengok pada kawasan kan, mungkin adalah kawasan sekolah ni agak keras ke apa. Ada cikgu ataupun guru-guru semua bersetuju untuk tidak ada lagi persembahan-persembahan gamelan yang apa semua dibuat di sekolah tu. So itulah kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita ni, iaitu Cikgu Izri. Macam aku cakap tadi, kisah ni agak panjang lah. Aku minta maaf. Pada korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah kita yang kedua ni, di mana kisah ini dialami oleh seorang pengirim kita yang bernama Puan Noraini. So aku gelar dia Aini lah, pendek sikit Di mana Puan Aini ni, dia nyatakan dalam email dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia tau. Di mana kisah gangguan ini berlaku di rumah dia sendiri. Pada waktu malam waktu tu, yang mana suami dia tak ada kat rumah. Suami dia kerja tau. Suami dia ni kerja dalam bidang oil and gas. Jadi bila oil and gas ni korang faham lah, dia tak ada dekat rumah bukan berminggu, berbulan pun ada. Macam tu. Lepas tu nanti dia akan balik ke darat balik. Mungkin cuti lah berapa lama kan. Aku pun tak pastilah berapa dia punya, berapa bulan dekat laut, berapa bulan dekat darat kan. Sebab family aku tak ada yang kerja oil and gas. So yang mana korang semua yang tahulah exactly berapa bulan dia dekat laut, berapa bulan dia dekat darat, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen kat bawah. Yang mana malam tu hujan lebat, and then dengan petir dan sebagainya lah. Jadi dia kata biasanya Sabtu Ahad dia akan tidur rumah mak mertua dia. Sebab rumah mak mertua dia selang beberapa rumah dia daripada dia. And then bila suami dia kerja kan, kerja lah luar macam tu, mak mertua dia ni memang
rapatlah dengan dia, sering datang rumah, tengokkan cucu dia dengan menantu dia apa semua. Kalau cucu dia demam ke apa, mak mentua dia ni lah dengan bapak mentua dia akan bawa Puan Aini ni dengan anak dia pergi klinik apa semua macam tu lah. So dia cakap malam tu dia tak tahu kenapa dia nak tidur dekat rumah je. Dia tak naklah balik rumah mak mentua dia. Jadi sedang-sedang hujan lebat ni dengan kilat apa semua, tiba-tiba rumah dia blackout. Mungkin lah terkena petir lah kot, sebab dia kata ada satu bunyi guruh kuat tau. And then tiba-tiba rumah dia macam blackout. And then dia pun pergi ke arah DB, kotak DB yang current kat rumah tu. And then dia kata dia cubalah tekankan ataupun naikkan balik automatic supaya ada current. Tapi bila dia naikkan, benda tu turun balik. Dia naikkan, jatuh balik. Macam tu. So dia kata, alamak, macam mana nak buat kan? Dia pun bukanlah reti sangat. Jadi dia kata, okeylah, tak apalah. Dia pun ambil telefon. Dia nak telefon lah mak mentua dia. Mungkin nak suruh mak mentua dia datang ke kan, dengan bapak mentua dia, ambil dia ke, nak bawa pergi rumah mak mentua dia macam tu. Sedang dia tengok telefon ni, nak WhatsApp mak mentua dia ni, anak dia nangis kat dalam bilik. Dia ada anak tau yang berusia 4 bulan. So 4 bulan ni macam korang tahulah, tidur, bangun balik, minum susu, macam tu je lah. Jadi dia cakap anak dia nangis tiba-tiba. So dia pun pergilah ke arah bilik. Dia dodoikan anak dia, popo anak dia kan, popo. Mungkin anak dia terkejut lah kot. Tapi dia kata waktu tu tak ada pun bunyi guru ke apa. Tapi anak dia macam menangis tau. Sebab anak dia ni lepas pukul 8.30 dia akan tidur lama tau. Pukul 10 kan baru sedar balik, susu lagi, tidur. Lepas tu selang berapa jam terbangun lagi, macam tu. Tapi malam tu kerap, selang beberapa minit nangis, selang beberapa minit nangis, macam tu. Mungkin panas ke apa, dia tak pastilah. Tapi Puan Aini ni bagi tahu, yalah mungkin tak ada current kan. And then kat luar pun hujan. Jadi suhu tu agak sejuk, tak adalah panas pun. Jadi Puan Aini ni adalah pasang lilin kan dalam rumah. Kalau kita tak ada current kan, kita pakai lilin. Letak dekat meja makan satu, dapur satu, bilik satu. Bilik betul-betul dekat depan cermin tau, yang mana cermin bilik, cermin meja solid. Dia letak atas meja tu dengan pinggan dengan lilin. So dah beberapa kali agaknya, bila anak dia nangis je, dia masuk, dia dodoi kan. Lepas tu dia keluar, pergi kat depan. Dia duduk kat depan lah, duduk depan, tengah main-main telefon ni. Anak dia nangis lagi, dia masuk lagi dalam bilik, tidurkan lagi. Bila dah beberapa kali kan, dia pun dah heran tau. Anak aku tak pernah macam ni, kenapa ni? Perut dia tak selesa ke apa ke? Banyaklah benda yang bermain dalam fikiran Puan Aini ni. Tapi ada satu kali ni, Puan Aini ni bagi tahu, dia masuk dalam bilik. And then dia dodoi anak dia tau. Lepas tu sedang dia dodoi ni, dia kata okeylah, jam pun dah pukul 10 lebih. So dia kata okeylah, dia nak pergi dapur, dia nak minum air. Lepas tu dia terus nak pergi ke bilik balik lah, baring dengan anak dia. Tengah dia nak turun daripada katil ni, dia akan melalui cermin tau, cermin meja solid tu. Jadi bila ada lilin, bilik ni taklah terlalu gelap. Adalah nampak macam rak baju apa semua kan. Kalau ada orang dalam bilik tu pun boleh nampak. Waktu Puan Aini nak turun daripada katil, Puan Aini nampak daripada cermin meja solid ni ada pantulan, yang mana sebelah anak dia yang sedang baring tidur, ada satu susuk tubuh macam lembaga hitam tau, berambut panjang. And then dia punya mata merah, duduk betul-betul sebelah anak dia, tengok anak dia yang sedang tidur. Bila Puan Aini nampak, dia terkejut. And then dia pusing ke arah belakang, dia tengok ke arah anak dia. Tak ada orang lah dekat sebelah anak dia. And then anak dia sedang menangis. Tiba-tiba anak dia menangis macam terkejut. Waktu ni dia angkat anak dia, sebab dia dah nampak tau benda tu macam duduk sebelah anak dia. Lepas tu anak dia tak pernah sekejap terbangun kan. So dia pun pupuk anak dia, dia bawa ke depan, dia telefon mak mentua dia. Korang bayangkan, mak mentua dia datang dengan bapak mertua dia, bawa penyapu lidi tau. Yang mana dia bawa satu penyapu lidi. Lepas tu dia dah ceritalah dengan mak mentua dia apa dalam telefon. Menangis-nangis dia bercerita, sebab dia takutlah, rumah dah lah gelap, suami tak ada kan. Jadi bila mak mentua dia datang, mak mentua dia terus cakap, kau nampak dekat mana? Atas katil mak, atas katil, dia kata. Mak mentua dia pergi dekat bilik ni. And then Puan Aini ni tengoklah ke arah bilik dia kan. Mak mentua dia alihkan semua bantal, turun ke bawah. And then dia baca ayat lah, macam ayat kursi macam tu. Dia ambil penyapu lidi tu, dia ketuk-ketuk atas
atas katil tau. Lepas tu dia macam kibas macam tu. Aku pun tak pastilah itu cara nak bersihkan tempat tidur ke, aku tak pasti. Sebab selalu kita kibas pakai bantal je kan. Ni dia pakai penyapu lidi. Dia pakai pom sapu. Lepas tu dia kata okey dah, ambil bantal balik, susun apa semua. And then dia bawa lah anak dia baring apa semua. Waktu tu dia dah takut dah, menangis dia. Lepas tu bapak mentua dia tengokkan lah, macam dekat DB tu memang tak boleh naik. So bapak mentua dia kata tak apalah, jomlah kita balik lah rumah ni kan, rumah mak mentua dia. So dia pun bersetuju lah. Dia ambil barang-barang anak dia apa semua. Dia pergilah ke rumah mak mentua dia. Malam tu dia tidur rumah mak mentua dia. Ini bila dia berbual dengan mak mentua dia kan, mak mentua dia pun cakap, yelah, atas katil dia ni, yelah dia suami tak ada. Jadi kadang-kadang dia tidur kat ruang tamu kan. Dia malam nak berjalan, dia tidur kat ruang tamu. Jadi katil ni kalau kita biarkan, walaupun tak adalah macam berhari-hari kita tinggal pun, beberapa jam pun kita tinggal pun, memang akan ada jin yang duduk. Ini apa yang ditulis dalam email lah. Kebenaran dia ataupun kesahihan dia tu aku tak pastilah. Mungkin orang yang lebih tahu, ada orang yang lebih tahu kat sini ke? Yang mana dia kata memang akan ada jin ke apa yang duduk atas katil. Lepas tu katil pula bersih je kan, dia tumpang atas tu. Jadi kenapa mak mentua dia buat macam tu, itu adalah salah satu cara orang lama membersihkan tempat tidur, untuk halau jin ke, supaya jangan duduk atas katil. Guna penyapu lidi. Benda ni aku baru je dengar lah. Aku tak pernah dengar sebelum ni. Tapi bila aku baca email ni baru, oh okey, ada cara pakai penyapu lidi pun ada kan. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Puan Noraini. Pada pendapat korang macam mana? Kalau korang lah yang berada di dalam situasi Puan Noraini, apa yang korang buat? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang terakhir ni pula berlakunya kepada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Kak Zah. Di mana Kak Zah ni, dia ceritakan dekat dalam email, kisah ni berlaku pada tahun 2000. So dah lama lah. Pada waktu itu dia ni baru saja mengajar. Dia ni cikgu tau. Baru saja mengajar di sebuah sekolah kebangsaan yang terletak di Shah Alam. Yang mana bila dia masuk je ke sekolah ni, macam kita jugalah, bila masuk tempat kerja baru apa semua kan, kita tak biasa lagi tahu dengan persekitaran. Dia tak biasa lagi tahu dengan persekitaran sekolah ni. Yang mana tempat dia selalu duduk adalah bilik guru. Lepas tu dia akan pergi ke tandas, mungkin untuk buang air, cuci makeup apa semua. Lepas tu dia akan pergi surau. 3 tempat ni yang dia selalu pergilah. Selain daripada kelas lah, kelas, kantin, macam tu. Jadi ada satu hari ni, masa tu dia baru-baru masuk sekolah ni, dia duduk dekat dalam bilik guru ni. Dia terdengar tahu ada satu perbualan daripada guru perempuan yang mana berbunyi macam ni. Jom teman aku jap pergi tandas, cakap yang tu. Then kawan dia cakap, kau nak pergi tandas? Tandas mana? Ni lah tandas yang dekat dengan pejabat ni. Kenapa ajak aku? Pergilah seorang, dia cakap begitu. Ni cikgu ni cakap, kau ni jomlah teman lah, kau macam tak tahu pula apa yang ada kat tandas tu. Dia kata kan, tak nak aku pergi seorang, tolong lah, boleh lah teman, dia cakap. Yelah kawan dia pun teman pergi ke tandas. And then menjadi satu tanda tanya tau dekat Kak Zah ni, yang mana Kak Zah ni macam dengar desas-desus bilik air ni, macam bilik air perempuan yang dekat dengan pejabat ni macam keras tau. Semua cikgu nak pergi mesti berteman. So dia ada juga tercakap dalam hati dia, apalah macam budak-budak pergi tandas pun nak ajak teman. Dia terfikir macam tu lah. Sebab masa tu dia baru tahu, dia tak tahu lagi kisahnya. Yang mana dia selalu pergi kat tandas tu, dia cakap selalunya lah, bila dia masuk kat tandas tu, pintu tandas yang kedua, mungkin dalam tu ada 2 tandas kot, dia tak beritahu lah ada berapa, cuma mungkin ada 2. Satu pintu tandas ni akan tertutup dengan rapat dan akan ada air terbuka. Jadi bila kita dah nampak macam tu, kita akan rasa macam ada orang lah kan dekat bilik air tu. So Kak Zah rasa macam ada orang, dia pun masuk dalam bilik air. Dia ni je lah, buang je lah air apa semua. Tapi bilik air ni, dia macam nanti air tertutup, lepas nanti terbuka.
terbuka kuat pula tiba-tiba. Lepas tu nanti tertutup lagi. And then bila Kak Azhar ni keluar pergi ke arah sinki untuk basuh tangan, dia tengok pintu bilik air ni dah terbuka. Tapi Kak Azhar ni tak dengar pun macam ada orang keluar ke, macam ada orang lalu keluar ke pintu depan ke. Tak ada, dia tak ada dengar. So ada orang ke tak ada orang, dia kata kan. Dia pun tengok dekat bilik air tu, air terbuka. So Kak Azhar ni macam okey lah, mungkin lah pipe ni dah rosak kot, dia cakap macam tu. So dia pun tutup, kebetulan air tu boleh tutup kan. So dia pun tutup, dia pun keluar pergi ke apa orang kata, bilik guru balik kan. Jadi biasanya gangguan ini berlaku mesti pada waktu petang. Cikgu-cikgu takut nak pergi pada waktu petang. Kalau siang ke apa pagi ke, tak ada. Benda ni tak ada. Tapi bila petang mesti akan ajak teman. Biasanya lepas asar. Ini Kak Azhar bagi tahu Dan kebetulan pula Kak Azhar ni dia mengajar sesi petang. Jadi dia banyak petang lah dekat sekolah ni. Yang mana kisah seram ini berlaku pada satu hari. Kak Azhar ni pergi ke tandas tau. Waktu tu hujan agak renyai. Jadi dia pergi ke arah tandas ni, dia seorang. Dia pergi ke arah tandas, dia masuk tandas, dia kata dia nak buang air. And then dia ternampak pintu tandas ni macam orang kata, dua-dua pintu tandas ni macam tak tutup rapat lah, macam terbuka sikit. Tapi air terbuka dekat tandas kedua ni. Jadi Kak Azhar ni pergi ke arah bilik air ni tadi. Dia pun macam nak jengah lah, ada orang ke? Dia nak jengah, tiba-tiba pintu tu ditutup dengan kuat tau. Pom. Jadi Kak Azhar ni terus rasa macam ada orang lah dekat dalam kan. So dia kata sorry. Ingatkan tak ada orang, air terbuka tu yang ingatkan nak tolong tutup. Dia cakap macam tu. Sebab dia tak nak lah kalau ada cikgu dalam tu, cikgu tu macam salah faham, ingat Kak Azhar ni nak ngendap lah kan. So dia pun masuk ke dalam bilik air. Lepas tu dia pun buatlah urusan dia kan. Sedang duduk dalam bilik air ni, bilik air korang pun tahu kan, bawah dia kan macam ada lopong sikit. Dia tak adalah tutup sampai bawah, dia lopong sikit kan. Jadi kalau ada orang lalu ke apa ke, memang kita akan nampak. Jadi Kak Azhar ni dia terdengar pintu bilik air di sebelah terbuka tau. And then pintu ni kalau terbuka dia memang ada bunyi. Mungkin pintu dah lama kot. Jadi dia macam bunyi kan, pintu terbuka. Lepas tu Kak Azhar ni tunggu tau. Sedang-sedang dia buat urusan dia pun tunggu. Tak ada pun nampak macam ada orang jalan ke apa. Kan, bila dah lama, takkan orang ni tak keluar-keluar lagi. Kan, kalau dia dah keluar pun, dia lalu pintu mana? Mesti dia lalu depan pintu bilik air satu dan pergi ke pintu utama. And then pintu bilik air sebelah tertutup lagi. Tang. Bunyi air dibuka. Kak Azhar kata, mungkin orang ni sakit perut kot. Dia dah keluar tadi, dia duduk depan sinki. Lepas tu dia macam, sakit balik lah. Dia pun masuk bilik air balik. Dia assume macam tu lah. Dia rasa ada orang kat sebelah. And then tiba-tiba selang beberapa waktu, Kak Azhar ni dia terdengar lagi pintu bilik air dibuka. Pintu bilik air nombor 2 lah terbuka. Lepas tu dia nampak ada satu kelibat, macam ada orang tahu berjalan depan pintu bilik air dia. And then dia terfikirlah, mungkin cikgu ni nak keluar lah. Jadi dia keluar, dia lalu depan pintu bilik air, hilang, tak nampak dah kain tu. Tiba-tiba jalan lagi. Selang beberapa waktu, Kak Azhar ni perasan yang benda ni mundar-mandir depan pintu bilik air dia. Jadi bila Kak Azhar ni dah nampak ada kain yang mundar-mandir depan bilik air dia adalah satu perasaan cuak kan. Macam takutlah, cikgu ke apa ni, dia kata macam tu kan. Lepas tu bayangan tu ataupun kain tu berjalan, tiba-tiba dengar pintu bilik air sebelah tu ditutup balik. Tang. Lepas tu air dibuka. Jadi Kak Azhar kata okey lah, hantarlah orang ke apa ke, dia kata kan. Adakah ini cikgu lain ataupun cikgu yang sama? Dia pun tak pasti sebab dia kata pintu utama ni hanya ada satu je. And then tak ada pintu lain yang boleh tembus pergi bilik guru, tak ada. Jadi dia pun pergilah. Lepas dia settle urusan dia keluar daripada bilik air ni, bilik air satu ni. Kak Azhar ni pergi ke arah sinki untuk cuci tangan. Sedang dia cuci tangan, dia nampak daripada cermin ni, bilik air ni pintunya terbuka tau. And then dia terfikir lagi, terbuka pula, tadi aku dengar tertutup. So dia kata okey lah, cepat-cepat lah dia nak cuci tangan kan. Lepas tu dia terdengar air bilik air 2 ni terbuka lagi. Macam tu. So dia macam okey, aku dah dengar tadi, aku dah nampak apa semua.
Okey, ini dah lain dah, dia kata. Dia pun ambil lah pin yang dia dah buka dekat tudung tadi, dia nak pakai balik. And then pin tu macam mana dia kata dia pegang salah kot. Benda tu terjatuh, masuk dekat dalam sinki. Jadi Kak Zah ni ambil lah, tunduklah sikit kan untuk ambil jarum tu tadi. Dia ambil jarum tu, dia pandang balik ke cermin. Alangkah terkejutnya dia ternampak ada satu susuk tubuh wanita berbaju putih, rambutnya panjang sampai ke lantai. Rambutnya panjang sampai ke lantai, melintasi belakang Kak Zah ni. And then Kak Zah perasan daripada anak mata dia nampak macam betul rambut tu macam orang kata apa, terseret tau dekat lantai bilik air ni. Yang mana lepas tu Kak Zah nampak bila bayangan tu dah melintasi dia ni macam seolah-olah macam terpaku. Dia tak boleh nak lari, dia tak boleh nak jerit, tak. Dia macam pandang tu, dia tengok je ke arah cermin tu, benda tu lalu belakang dia. And then Kak Zah tengok ke arah belakang, melalui daripada sebelah kiri dia tengok, tak ada. Dia tengok balik dekat cermin. Susuk tubuh itu berjalan melalui pintu hadapan, pintu utama keluar ni. Tapi pintu ni tak terbuka, tak tertutup, tak ada. Dia tembus pintu utama tu, keluar terus. Korang bayangkan. And then Kak Zah ni dia kata dia pun ambil lah pin tadi, dia tak sempat pakai pun. Dia terus jalan je keluar daripada bilik air. And then dia terserempak lah dengan seorang guru, yang mana guru perempuan kan. And then guru kata, Zah, kau okey ke Zah? Cakap, kenapa muka kau pucat je? Dia kata, tak ada, aku nak pergi surau. Aku tak sihat sikit lah, hari ni perut aku macam sakit lah. Dia kata, oh patutlah dalam bilik air lama, cikgu dia kata. Mungkin cikgu dia perasan lah Kak Zah ni masuk kan. Lepas tu lama baru nampak Kak Zah ni keluar kan. So Kak Zah ni cakap, barulah bila dia dah terkena tu, dia kata dia pun tak tahulah bilik air ni, adakah bilik air nombor 2 ni memang keras ke, ataupun memang ada sesuatu yang duduk ke. And then cerita ni dia memang simpan lah, dia tak cerita dekat siapa-siapa pun sampai dia lepas pindah daripada sekolah tu, balik semula ke kampung dia, mengajar di kampung dia. And then dia kongsikan dengan kita di Sembang Kopi ni, yang mana pada aku kisah ni agak menarik lah sebab yelah, benda tu munda mandi weh depan bilik air dia. Kau nak lari keluar pun tak boleh, dia dah ada depan pintu bilik air, betul tak? And then dengar dia macam masuk bilik air, pintu tu tutup. Bila kita keluar daripada bilik air, kita tengok pintu bilik air tu terbuka. So dalam masa yang sama, dia buat kita confused tau. Gangguan ni ataupun jin ni, dia buat kita confused. Ada orang ke? Orang ke? Bukan ke? Paip air rosak ke? Macam tu. Tapi bila dia dah menunjukkan rupa dia yang, yalah bukanlah rupa sebenar kan, kita tak boleh tengok rupa sebenar jin dengan syaitan ni sampailah hari kiamat nanti baru kita boleh tengok. Jadi dia tunjuk form dia yang dia nak tunjuk ni. Dengan rupa yang macam itu, walaupun petang bukan malam, takut weh. Kak Zah seorang kot dalam bilik air. Lepas tu dia lalu belakang pula tu, tembus pula tu pintu depan. So pada aku kisah ni agak menarik lah. Pada pandangan korang macam mana? Kisah Kak Zah ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. Jadi pada pandangan korang macam mana? Dalam banyak-banyak kisah yang aku storykan dekat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram seperti biasa aku memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Dan di kesempatan ni aku nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang memilih Sembang Kopi sebagai salah satu platform untuk korang dengarkan kisah-kisah seram, yang mana tonton video aku daripada mula sampai ke hujung ni pun aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ini salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Aku mohon maaf jika video kali ni agak panjang, sebab kisah yang pertama dengan kisah yang ketiga ni, Kak Zah ni kan, dia email dia memang panjang tau. Jadi aku nak pendek-pendekkan tu aku sayang, sebab skop cerita ni besar dan pada aku kisah ni menarik.
That's why lah aku tak orang kata tak pendek-pendek kan, aku cerita je lah So mohon maaf kalau ambil masa korang banyak sangat. Jadi akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. Itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.